Seterusnya Yang Berhormat Tumpat. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2022. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada Menteri Kewangan Yang Berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kerana berjaya menyediakan sebuah belanjawan yang sangat baik kepada rakyat dan negara seperti mana yang telah dibentangkan pada 29 Oktober yang lalu. Pembentangan belanjawan ini memanifestasikan betapa kerajaan menyediakan persiapan yang rapi kepada negara ke arah untuk keluar daripada himpitan pandemik yang melanda negara dan dunia selama 2 tahun ini serta mencapai semula kemakmuran pada era pra-pandemik. Tema Keluarga Malaysia Makmur Sejahtera yang diketengahkan dalam belanjawan kali ini perlu benar-benar direalisasikan sebagai sebuah mesej perpaduan dan kesejahteraan kepada rakyat di mana saja berada. Tuan Yang di-Pertua, kedudukan ekonomi negara mampu mencatatkan pertumbuhan positif menjelang 2022. Keyakinan ini didorong oleh pembukaan hampir ke semua sektor ekonomi yang merancakkan semula penggunaan domestik selain faktor permintaan luar yang meningkatkan imbangan dagangan kerajaan. Kita melihat bagaimana ekonomi negara kembali mengukuh dengan pantas pada suku kedua tahun ini kepada 16.1% berbanding 0.5% pada suku pertama 2021 serta lebih tinggi berbanding kadar KDNK pada tahun 2020 iaitu 5.6%. Peningkatan yang ditunjukkan pada suku kedua itu menggambarkan situasi ekonomi negara berada pada kedudukan lebih baik daripada beberapa negara ASEAN yang lain termasuklah Singapura dengan 14.3% serta Indonesia 7.1%. Laporan Bloomberg juga turut menjelaskan bahawa ekonomi Malaysia akan berpotensi untuk terus memulih dan bersedia untuk kembali ke era pra-pandemik. Tuan Yang di-Pertua, walaupun kita kekal positif dengan unjuran ekonomi negara, situasi fiskal negara yang tenat juga wajar diberikan perhatian yang khusus. Oleh sebab itu, langkah meminda akta langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit COVID-19 2020 pada mesyuarat yang lepas sangat penting bagi menyediakan ruang fiskal yang lebih luas kepada kerajaan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Saya menyokong penuh langkah proaktif kerajaan bagi memastikan kerajaan masih mengekalkan pentadbiran fiskal disiplin yang tinggi serta dalam masa yang sama dapat menyediakan perbelanjaan yang besar bagi terus menyokong survival rakyat pada tahun yang mendatang. Pun begitu, saya berpandangan kerajaan perlu menyediakan suatu plan rancangan strategik bagi memastikan keadaan fiskal negara kembali berdaya saing dengan sasaran pencapaian defisit fiskal 3 hingga 3.5% menjelang 2025 seperti mana yang dihasratkan dalam pembentangan RMK 12 yang lalu. Saya telah meneliti pelbagai inisiatif yang diambil bagi kerajaan meningkatkan hasil melalui inisiatif kemampanan hasil serta langkah mengetengahkan akta tanggungjawab fiskal serta penilaian perbelanjaan awam. Cuma persoalan saya, apa sasaran hasil yang ingin dicapai oleh kementerian dan adakah kerajaan berhasrat untuk mengurangkan defisit fiskal secara lebih drastik berbanding sasaran 3% pada 2025. Kesemua ini adalah soal komitmen yang perlu diambil tanggungjawab oleh kerajaan. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh mengenai beberapa projek yang melibatkan pembangunan di negeri Kelantan dan khususnya di Jajahan Tumpat sebagaimana tumpuan yang telah saya bangkitkan dalam perbahasan RMK 12 yang lalu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad di atas lawatan ke Tumpat 2 hari yang lalu. Bahkan saya juga berbesar hati kerana Masjid Kampung Laut telah diangkat sebagai tapak warisan dunia di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO serta mencalonkan laman warisan serunding Kampung Laut sebagai tapak warisan kebangsaan. Saya menganggap ia sebagai satu pengiktirafan yang besar kepada rakyat Tumpat dalam mengangkat kegemilangan Jajahan Tumpat yang terkenal satu ketika dahulu. Tuan Yang di-Pertua, dalam mengangkat nilai warisan pelancongan dan hub ekonomi masyarakat Tumpat, perancangan pemetaan PKS berdasarkan sumber ekonomi setempat wajar diteliti dan dibangunkan secara strategik.
Saya ada beberapa senarai hub ekonomi masyarakat Tumpak yang mempunyai potensi untuk dibangunkan. Antaranya adalah hub berasaskan laut, iaitu ikan bekok. Hub PKS berasaskan makanan tradisional di perusahaan Serunding Suzana dan Pasar Terapung Pulau Suri. Hub eko pelancongan di ladang ternakan stroberi dan ladang kelapa pandan serta ladang durian Belanda. Hub perusahaan dan perkhidmatan pintas di kilang perusahaan wanita B40 yang terlibat dalam pemprosesan buahan kering serta perkhidmatan bot nelayan serta hub perusahaan dan kraftangan tempatan yang melibatkan perusahaan chalet, restoran serta pembuatan wow. Pembangunan hub ekonomi setempat ini perlu dibangunkan secara strategik kerana secara tidak langsung ia bukan sahaja menyokong sosioekonomi masyarakat di Tumpak, bahkan juga menyokong aktiviti pelancongan di sana. Tambahan lagi, saya berpandangan aspek pemetaan PKS berdasarkan hub ekonomi masyarakat Tumpak ini juga wajar digabung jalinkan dengan aktiviti pemasaran bersifat ekonomi digital yang telah menjadi tumpuan dasar kerajaan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Selain itu, saya juga ingin mengetengahkan cadangan projek keusahawanan sosial iaitu projek pewarnaan alam bagi pembuatan batik, shibori dan tie-dye sebagai aktiviti memberdaya ekonomi komuniti setempat. Terima kasih sekali lagi kepada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya yang mengadakan lawatan dan sesi temu mesra bersama usahawan kraf batik negeri Kelantan dan Terengganu di Ayu Fashion di Tumpak selain lawatan ke Kepulauan Teluk Renjuna. Terima kasih kepada Timbalan Menteri Keuangan 1 yang singgah di Kaabah Ikan Bekok di Pantai Geting di samping lawatan ke Kepulauan Teluk Renjuna. Terima kasih kepada Menteri Kerja Raya yang memilih restoran Nasi Serati Wakaf Baru Tumpak sebagai destinasi makan pagi semasa lawatan beliau ke Kelantan baru-baru ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Air dan Alam Sekitar yang datang meninjau masalah kecetakan muara di Kepulauan Teluk Renjuna. Dan terima kasih kepada Timbalan Menteri 1 Pertanian dan Industri Makanan yang juga telah sampai ke Kepulauan Teluk Renjuna dan dalam lawatannya untuk meninjau potensi pengeluaran makanan serta melihat Tumpak selaku daerah kluster kelapa yang diisytiharkan sebelum ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pegawai-pegawai tinggi kerajaan daripada pelbagai kementerian, jabatan dan agensi yang datang ke Kepulauan Teluk Renjuna di Tumpak ini. Sepanjang lebih 2 tahun, saya sebagai ahli Parlimen Tumpak, ramai sudah menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri dan pegawai-pegawai tinggi yang saya bawa ke Tumpak. Semua mereka bersetuju atas beberapa perkara bahawa kawasan ini adalah kawasan yang sangat berpotensi untuk pelancongan, pengeluaran makanan dan sosial budaya. Kawasan ini, khususnya kepada Kepulauan Teluk Renjuna, kawasan ini sangat ketinggalan dari segi infrastruktur asas berbanding kawasan yang berdekatan. Kepulauan ini memerlukan sebuah jambatan yang menghubungkannya ke tanah besar. Oleh itu, saya menyeru kerajaan supaya memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur asas di kawasan ini sesuai dengan apa yang kerajaan gagaskan untuk keseimbangan wilayah. Dan kesemuanya ini adalah merupakan sebahagian perkara yang wajar mendapat perhatian daripada kerajaan. Tuan Di-Pertua, seterusnya saya ingin menyentuh mengenai projek pembangunan lembangan bersepadu Sungai Golok, Kelantan. Saya difahamkan bahawa projek bernilai RM1 bilion ini dilakukan dalam 3 fasa dan fasa pertama dijangka siap pada April 2020. Jadi saya ingin bertanya, bilakah fasa kedua akan bermula dan apakah ada timeline khusus terhadap projek fasa kedua ini? Adakah ia termasuk dalam perancangan projek pembangunan infrastruktur pembinaan flood wall di Rantau Panjang seperti yang dinyatakan dalam Belanjawan 2022? Saya mengharapkan kerajaan memberikan tumpuan terhadap pembangunan di bahagian sempadan negara kita menuju ke selatan Thailand. Ia melibatkan rancangan pembinaan jambatan Pengkalan Kubu Takbai serta laluan lebuh raya Pantai Timur fasa 3. Pembinaan jambatan Pengkalan Kubu Takbai menjadi laluan perhubungan utama di antara Malaysia dan Thailand. Rancangan projek pembinaan jambatan ini sebenarnya sudah lama dan ia telah menjadi sebahagian daripada projek pembangunan strategik bersama bagi wilayah sempadan di antara Malaysia dan Thailand yang ditandatangani sejak tahun 2012. 2 jambatan yang disebutkan dalam kerjasama Joint Development Strategy ini adalah jambatan Pengkalan Kubu di Tumpak
dengan Takbai di Naratiwak serta satu lagi melibatkan jambatan kedua iaitu Rantau Panjang dan Golok. Tuan Yang di-Pertua, di sebelah sempadan Thailand, kerajaan negara jiran telah membangunkan jalan pengangkutan dan infrastruktur menuju ke kawasan sempadan Malaysia. Namun malangnya, di sebelah sempadan negara menuju ke negara jiran masih tidak dibangunkan secara serius oleh kerajaan. Pembinaan jambatan ini bukan sahaja penting bagi menyuburkan laluan di antara Malaysia dan Thailand, bahkan juga sangat penting kepada perhubungan perdagangan, barangan import ekspor kepada kedua-dua negara. Tambahan lagi, saya melihat ia dapat memperluaskan kepentingan zon bebas cukai Pengkalan Kubu. Secara tidak langsung, impak positif daripada sektor ekonomi, termasuklah sektor pelancongan kepada negeri Kelantan sendiri dapat dijana dengan pembinaan jambatan tersebut. Oleh itu, saya mohon perhatian kementerian terhadap perkara ini. Seterusnya, Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin mengetahui apakah perkembangan terkini terhadap pembinaan lebuh raya Pantai Timur Fasa 3 yang sepatutnya mengunjur daripada Gemuruh Kuala Terengganu sehingga Pengkalan Kubur. Pembinaan LPT 3 ini juga berkaitan dengan pembangunan jambatan tadi kerana Pengkalan Kubur ini boleh dijadikan asas pembangunan sempadan yang mampan kepada bukan sahaja sosioekonomi masyarakat tempatan, bahkan juga penting kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dalam kita mempertimbangkan secara mendalam soal keseimbangan wilayah dalam RM ke-12, maka sudah tentu aspek pengangkutan dan limpahan kesan pembangunan yang akan muncul pasca pembinaan LPT3 ini sangat mustahak dalam merealisasikan hasrat pembangunan wilayah yang seimbang. Justru saya mohon penjelasan kementerian. Tuan Yang di-Pertua, seperti Kuala Kerai, saya mengucapkan penghargaan kepada rancangan kerajaan yang menyediakan peruntukan RM159 juta bagi membina, menaik taraf serta menyelenggara kemudahan sukan di seluruh negara serta dikhususkan pembinaan sebuah stadium di Bukit Merbau, Pasir Putih, Kelantan merangkumi pelbagai fasiliti sukan. Perjuangan rakyat Kelantan sejak hampir 10 tahun yang lalu, sejak daripada Kerajaan Barisan Nasional, tidak juga berjaya di zaman Pakatan Harapan, mula menampakkan cahaya di zaman kerajaan pimpinan yang berhormat Bera ini. Kita sedia maklum bahawa Kelantan telah dipilih sebagai tuan rumah penganjuran sukan Malaysia atau SUKMA bagi tahun 2026. Dan ini adalah julung kalinya Kelantan menjadi tuan rumah kepada kejohanan berprestij dalam negara tersebut. Dan ia perlu sokongan sepenuhnya daripada kerajaan. Sehubungan itu, apa yang saya ingin tahu adalah berapa kos sebenar yang diperuntukkan terhadap Stadium Bukit Merbau serta beberapa fasiliti sukan lainnya kerana nilai yang dikemukakan dalam belanjawan tersebut dilihat terlalu rendah. Itu belum lagi melibatkan kos pengurusan SUKMA dan sukan para SUKMA yang melibatkan kos RM141.6 juta. Oleh itu, saya mohon agar kementerian memperincikan perkara ini dan menyediakan peruntukan yang bersesuaian dengan nilainya bagi membantu supaya dapat membantu negeri Kelantan menjayakan SUKMA 2026 dengan jayanya. Tuan Yang di-Pertua, akhirnya saya ingin merakamkan penghargaan kepada kerajaan kerana memberikan keutamaan kepada peruntukan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta Lembaga Pertubuhan Peladang bagi memastikan kelangsungan agro makanan terus diperkasa seterusnya, menyediakan manfaat yang besar kepada peladang, penternak, nelayan, khusus kepada mereka yang bernaung di bawah payung Lembaga Pertubuhan Peladang. Saya mengharapkan agar kerajaan terus mendukung pelbagai rancangan pembangunan sektor pertanian negara seperti yang digariskan dalam dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 serta rancangan Malaysia yang ke-12. Tuan Yang di-Pertua, belanjawan negara bukan sahaja melibatkan peruntukan keuangan kerajaan bagi pembangunan negara, bahkan apa yang lebih penting adalah penyampaian serta penyampaian yang berkesan supaya ia benar-benar sampai kepada kumpulan yang disasarkan. Akhirnya, saya mengharapkan agar kerajaan dapat menjalankan tugas serta menggerakkan keseluruhan jentera dengan penuh jujur dan telus dalam soal pengurusan keuangan dan tidak memilih bulu dalam soal penyampaian manfaat daripada belanjawan negara. Tema keluarga Malaysia makmur sejahtera bukan sekadar di bibir tapi perlu dibuktikan dengan tindakan yang berkesan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat.